A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid dan ustaz kasih sekalian. InsyaAllah untuk hari ini PDPR Tajwid, kita akan sambung pelajaran kita di mana topik pelajaran yang terakhir iaitu pelajaran yang ke-6. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 61 seperti yang ustaz tunjukkan dekat dalam skrin ni. Dalam topik yang ke-6 ni, topik sebelum ni kita ada belajar berkenaan dengan wakaf. Kali ini kita akan sambung pelajaran berkenaan dengan ibtida'. Tajuk kita adalah ibtida'. Pastikan sebutan kamu tu betul, ibtida'. Bukannya ibtada' ataupun ibtuda' apa benda, tapi ibtida'. Apa itu ibtida'? Kita akan sama-sama ketahui selepas ini. Kita akan tengok apa itu pengertian ibtida'. Tajuk ni tak panjang, sebab tu ustaz buat video saja, tak perlu Google Meet. Tajuk ni tak panjang, kamu boleh tengok sahaja video ni dan dengar keterangan ustaz, penerangan daripada ustaz. Jadi ibtida', kita tengok pengertian dia. Siapa yang tak tahu, kurang dari segi bacaan, boleh dengar. Tengok kat sini. Pengertian ibtida'. Ibtida' ialah memulakan bacaan atau menyambung bacaan setelah wakaf. Ustaz ulang lagi sekali. Ibtida' ialah memulakan bacaan atau menyambung bacaan setelah wakaf. Sebelum ni kita belajar berkenaan dengan wakaf. Kali ni kita belajar berkenaan setelah wakaf tu, kita nak mulakan balik bacaan tu. Kita nak mulakan bacaan, itu dipanggil sebagai ibtida'. Ibtida' tu maksudnya ialah permulaan, memulakan. Jadi macam mana kita nak mulakan bacaan bila kita dah berhenti? Jadi untuk memulakan bacaan terdapat 3 jenis ibtida'. Ada 3 jenis ibtida'. Macam wakaf, kita pun ada 4 bahagian wakaf. Tapi dari segi ibtida' ni dia ada 3 jenis. Ingat, senang hafal 3 jenis ni. Yang pertama ialah ibtida' jaiz. Ibtida' jaiz. Yang kedua ibtida' qabih. Ibtida' qabih. Dan yang ketiga ialah ibtida' aqbah. Ibtida' aqbah. Hafal ketiga-tiga jenis ni. Jadi kita akan pergi lebih mendalam apa itu jenis-jenis ibtida' ini. Kita pergi ibtida' yang pertama, iaitu ibtida' jaiz. Tengok dekat buku teks muka surat 61. Penerangan ada di bawah. Ibtida' jaiz. Ibtida' jaiz ni ialah siapa yang kurang bacaan jawinya boleh tengok ustaz bacakan dan tulis tulisan rumi siap-siap. Ibtida' jaiz ni memulakan atau menyambung ayat yang berasingan. Kita nak mulakan ataupun kita sambungkan ayat yang lain. Ayat 1 dengan ayat 2 contoh. Ayat berasingan dan difahami maknanya. Maksudnya ibtida' jaiz ni kita mulakan bacaan macam biasa. Daripada satu ayat ke satu ayat. Qul huwallahu ahad, ayat 1 sambung ayat 2, Allahus samad. Cara kita nak sambungkan bacaan tu dengan cara menggunakan ibtida' jaiz. Ibtida' jaiz ni maksudnya kalau kita sambungkan ayat tu dengan ayat lain, kita sambung bacaan kita, ia tak mengubah makna apa-apa, masih difahami makna dia. Makna dia lengkap difahami. Contohnya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu esa, Allahus samad. Kita berhenti kat situ, kita sambung pun tak mengubah makna ayat yang pertama tadi. Contoh yang dia bagi dekat sini, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, sampai habis ayat 24. Sampai habis ayat 24 ni, ayat 24 ni, kemudian dia sambung fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maksudnya dalam dua ayat ni, ayat 24 dengan ayat kedua ayat 24 ni, kedua ayat 24 ni kita berhenti bacaan tu.
Tapi bila kita sambung bacaan tu, ia tidak mengubah makna ayat itu. Jadi ibtidak jaiz ni ibtidak yang harus kita sambung. Dia nak mulakan bacaan menggunakan ibtidak jaiz, biasa kita guna. Contoh ustaz baca Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Jadi macam mana ustaz nak mulakan bacaan? Ar-Rahmanir-Rahim. Dia tak mengubah apa-apa makna. Okey, baik. Apa yang kamu perlu jelas ialah dia punya maksud ibtidak jaiz ni, yang sini memulakan atau menyambung ayat yang berasingan. Ingat tolong gariskan perkataan yang berasingan dan difahami maknanya. Tolong gariskan yang tu, itu penting. Okey, itu berkaitan dengan ibtidak jaiz. Kita pergi kepada ibtidak qabih. Ibtidak qabih kita baca sama-sama. Memulakan atau menyambung bacaan pada sesuatu tempat yang boleh menghilangkan maksud. Okey, tolong garis. Bila kita berhenti, kita nak sambung bacaan tu. Bila kita sambung bacaan tu, dia boleh menghilangkan maksud atau mengubah atau merosakkan makna. Itu paling penting. Tolong gariskan ini. Untuk ibtidak qabih, dia punya key point, dia punya point dia ialah menghilangkan maksud, mengubah atau merosakkan makna. Maksudnya kalau kita sambung bacaan kita dekat situ, dia akan menyebabkan mengubah makna. Okey, contoh yang diberi dekat dalam buku ni ialah memulakan daripada ayat alallazina min qablina dan bersambung rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Bila kita berhenti dekat qablina, bila kita sambung dekat rabbana, dia boleh menghilangkan atau mengubah atau merosakkan makna. Jadi seeloknya kita sambung, jangan berhenti. Okey, faham yang tu? Untuk ibtidak qabih, bukanlah kita tak boleh nak sambung, bukanlah kita tak boleh nak mulakan bacaan kat situ, tapi seeloknya janganlah berhenti dan sambung seperti itu. Dia suruh sebab ibtidak ni, kamu kena faham, ibtidak ni maksudnya ialah memulakan bacaan. Dekat mana kita nak mulakan bacaan? Lepas kita dah berhenti tu, kat mana kita nak mulakan? Jadi kalau dekat contoh ibtidak qabih ni, dia menunjukkan kita nak berhenti dekat qablina. Lepas tu kita sambung rabbana wala tuhammilna. Jadi bila kita berhenti dan sambung dengan cara itu, dia boleh mengubah dan menghilangkan makna. Okey. Dan yang ketiga, okey, kita ulang balik tadi. Yang pertama tadi, ayat yang berasingan difahami makna. Okey, itu dia punya ibtidak jaiz. Kita sambung bacaan pada ayat yang lain tapi difahami maknanya. Kalau ibtidak qabih ni, kita sambung bacaan pada tempat yang boleh mengubah makna, boleh menghilangkan makna dan boleh merosakkan makna. Okey, ibtidak qabih ni pula ibtidak akbah yang ketiga. Akbah ni paling teruk. Paling teruk maksudnya bila kita mulakan bacaan, kita sambung bacaan kita, dia adalah permulaan yang paling teruk, tapi bukan bermaksud berdosa ataupun apa. Kita tengok tadi qabih dia teruk tapi tak sampai berdosa. Akbah ni dia sangat teruk sampai tahap kita baca memulakan atau menyambung bacaan pada sesuatu tempat yang boleh mengubah makna, sama juga, atau maksud sama juga, atau maksud yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, atau yang boleh menyalahi akidah dengan niat. Maksudnya dekat sini, kalau kita berhenti ni, kalau kita sambung dekat ayat itu, maka dia akan menyebabkan kita ni mengubah maksud. Di mana maksud tu, maksud ayat itu Allah yang kehendaki. Tapi bila kita sambung bacaan dekat ayat itu, dia akan boleh menyebabkan kita menyalahi akidah.
Contoh dekat ayat ni, tengok ayat ni dia tulis nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Bila maksud dia kami adalah anak Allah dan kekasihnya. Nampak? Tapi hendaklah dimulakan dengan sebenarnya kita tak boleh nak mula. Ayat itu sebenarnya macam ni. Ini ayat dia. Ini ayat lengkap dia. Tapi contohlah kamu baca kan, kamu baca waqalatil yahudu wan nasara, berhenti. Lepas tu kamu sambung nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Nampak? Disebabkan kamu berhenti dekat sini, tengok ayat ni dia punya maksud dekat sini. Itu maksud dia. Tak nampak? Kan tadi kita berhenti kan? Dari bacaan tadi, bacaan yang ni kita berhenti dekat tengah-tengah tu. Contoh Ustaz baca waqalatil yahudu wan nasara, berhenti kat situ. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Okey, kalau kita tengok kepada makna dia, makna kepada perkataan ni, kita berhenti dekat situ. Kalau kita berhenti dekat situ, seolah-olah kita mencakap, kita baca dan seolah-olah kita cakap yang kita ni, kami adalah anak Allah dan kekasihnya. Salah, nampak kat situ dah menyalahi akidah. Kita pula kata kita baca Al-Quran, disebabkan kita mula dengan ayat nahnu ni, kita tercakap yang kita ni nahnu, kami ni anak Allah. Dah salah akidah, boleh membuatkan dosa. Sebab tu bila kita mulakan bacaan dekat nahnu abna'ullahi wa hibba'u, itu adalah ibtidak aqbah. Tak boleh mula dekat situ. Habis Ustaz, macam mana kalau nak mula? Contoh, kalau kita tengok ayat lengkap dia akan kata waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Maksudnya, dan orang Yahudi dan Nasrani berkata kami adalah anak Allah. Itu orang Yahudi dan Nasrani berkata. Tapi disebabkan kita ni mana mandai pergi berhenti dekat Nasara, yang ni maksud dia apa? Dan orang Yahudi Nasrani berkata, habis ayat. Lepas tu kita sambung ayat lain, nahnu abna'ullah, kami ni anak Allah. Nampak? Dah salah dari situ. Contohnya kalau dalam kehidupan kita, ustaz kata, ustaz bagi tahu kat kamu semua, yang ustaz bagi tahu kamu, okey, guru besar cakap kamu semua tak pandai. Okey, contoh, janganlah apa. Ataupun kita kata, contoh ada seorang penyampai berita, dia kata, pemberita berkata, pelajar tahun 5 SRM Bersempak kurang hajar. Contoh. Cuba bayangkan kalau ustaz cakap dekat kamu, pembaca berita berkata, tu ustaz diam. Lama mesti ustaz mula balik bercakap. Ustaz kata apa? Pelajar tahun 5 SRM Bersempak kurang hajar. Agak-agak apa yang kamu faham? Kamu akan faham ustaz yang cakap pelajar tahun 5 kurang hajar. Sebenarnya pemberita yang cakap. Tapi disebabkan ustaz berhenti dekat ayat, ustaz berhenti dekat ayat pembaca berita berkata, ustaz berhenti kat situ. Lepas tu ustaz mula balik ayat, ustaz mulakan bacaan, ustaz mula balik bercakap. Ustaz kata pelajar tahun 5 kurang hajar. Daripada situ, kefahaman apa yang kita faham, ustaz yang cakap kamu kurang hajar. Tapi ayat sebenarnya ialah pembaca berita berkata pelajar tahun 5 SRM Bersempak kurang hajar. Contoh. Ni contoh je, pelajar tahun 5 semua baik-baik insya-Allah. Tapi itu yang lebih kurang macam itulah kalau dalam Al-Quran, ayat yang ni dia berkata orang Yahudi dan Nasrani berkata kami anak Allah. Tiba-tiba kamu baca auzubillahi minasyaitonirrajim, waqalatil yahudu wan nasara, berkata orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani bercakap. Okey, habis. Tiba kamu sambung, kami anak-anak Allah. Dah salah akidah. Sebab itulah bila kita mulakan bacaan
dekat ayat yang salah, yang boleh mengubah makna atau maksud yang dikehendaki Allah. Allah nak bagi tahu kat kita yang orang Yahudi, Nasrani yang cakap diorang ni anak Allah. Tapi bila kita baca dia terubah makna. Bila kita mulakan bacaan kita ibtidak, kita mulakan bacaan kita di tempat yang salah, maka dia telah mengubah makna. Itu adalah permulaan yang paling buruk, ibtidak akbah. Ingat. Jadi di permulaan tadi kita ada ibtidak jaiz, ibtidak qabih dan ibtidak akbah. Yang paling bagus ialah ibtidak jaiz, seperti mana kita berhenti macam biasa dekat hujung-hujung ayat dan mulakan pada awal ayat. Manakala untuk ibtidak qabih, dia berhenti pada ayat yang boleh ubah makna dan dia mulakan bacaan pada ayat yang boleh hilangkan maksud, ubah makna dan rosakkan makna. Itu sahaja, tak ada masalah. Tak berdosa lagi. Boleh lagi buat. Tapi kalau ibtidak akbah, kita mulakan bacaan pada ayat yang boleh menyebabkan ubah makna. Lepas tu boleh menyebabkan kita ni berdosa dan terpesong akidah kita. Sangat bahaya. Sebab itulah kita kena belajar. Bila kita baca Al-Quran, kita kena tahu kat mana nak berhenti, kat mana nak mula. Kalau kita tak belajar, kita takkan tahu kat mana tempat kita nak mula. Habis Ustaz, macam mana saya nak tahu? Saya tak tahu maksud. Dan baca Al-Quran saya tak pandai, tak faham maksud. Sebab itulah kita kena selalu baca Al-Quran. Satu. Yang kedua, selalu dengar orang baca Al-Quran. Selalu dengar syekh-syekh baca Al-Quran. Kalau kita dengar diorang baca, kita akan dapat agak kat mana kita nak berhenti, ayat mana yang sesuai. Lagi satu, kena belajar bahasa Arab. Bila kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu perkataan mana yang sesuai kita nak berhenti. Jadi untuk sekarang, mulai hari ni, Alhamdulillah kita dah habis topik kita untuk tahun 5 tajwid. Jadi sekarang ni pasang azam untuk semua pelajar-pelajar, semua murid-murid yang Ustaz kasihi sekalian. Yang pertama, selalu baca Al-Quran. Selalu baca Al-Quran. Yang tak pandai baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Baca Iqra' dulu ke pun tak apa. Mulakan daripada sekarang. Selalu baca Al-Quran. Yang kedua, selalu dengar orang baca Al-Quran. Bila kita dengar selalu, kita akan dapat agak kat mana nak berhenti. Kita akan dapat tahu bunyi macam mana yang sedap. Kita akan dapat tahu ayat mana yang boleh kita nak berhenti dan tak boleh nak berhenti berdasarkan apa yang kita pernah dengar. Dan yang ketiga, kita kena belajar bahasa Arab supaya kita faham bahasa Al-Quran dan kita boleh baca dengan baik. Tak apa, benda tu memang lama. Ustaz pun masih lagi belajar sampai sekarang. Tapi kita kena mulakan daripada sekarang dengan membaca Al-Quran setiap hari. Jangan tinggal. Sebab Al-Quran ini akan menjadi penyelamat kepada kita dekat akhirat nanti. Siapa yang tak membaca Al-Quran, Al-Quran ni akan jadi saksi untuk masukkan kita ke dalam neraka pada hari akhirat nanti. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Selesailah sudah topik kita untuk tahun 5. InsyaAllah untuk PDPR pada minggu hadapan, Ustaz akan ulang balik topik untuk kita ulang kaji supaya kita membuat persediaan untuk menghadapi ujian ataupun menghadapi peperiksaan akhir tahun tak lama lagi. Okey, semua murid-murid minta bersedia dan itu sahaja untuk hari ini. Ustaz mengucapkan terima kasih siapa yang mendengar daripada awal sampai habis. Jadi itu sahaja untuk pengakhiran. Sebelum Ustaz terlupa, Ustaz tertinggal. Tahukah anda, ini last. Tahukah anda cara ibtidak? Cara ibtidak tu maksudnya cara kita nak mulakan bacaan. Nombor 1, kita tengok nombor 1. Memulakan bacaan setiap awal surah. Itu adalah tempat yang paling sesuai pada awal surah. Yang kedua, memulakan bacaan di pertengahan surah atau pertengahan ayat. Itu pun boleh juga. Yang ketiga, apabila memulakan bacaan pada awal surah, hendaklah membaca isti'azah dan basmalah kecuali surah At-Taubah. Okey, kalau kita mulakan bacaan pada awal surah, baca isti'azah.
dan kena baca bismillah. Kecuali satu surah yang kita tak boleh baca bismillah, iaitu surah At-Taubah. Satu-satunya surah yang tak boleh baca bismillah. Kenapa tak boleh? Sebab surah At-Taubah banyak menceritakan tentang azab-azab, tentang kekerasan, tentang kemarahan Allah, tentang hari kiamat dan tentang kekerasan yang Allah nak bagi tahu kepada kita. Jadi Allah tak menggalakkan kita untuk baca bismillah pada awal. Okey, yang keempat, apabila memulakan bacaan pada pertengahan surah atau ayat, hendaklah membaca isti'azah. Walaupun kita mulakan bacaan dekat tengah-tengah, pun kena baca a'udzubillah. Contoh kita buka muka surat kan. Buka muka surat berapa? Muka surat 200. Tengah-tengah surah. Nak mula baca pun kena baca isti'azah. Okey, yang kelima, apabila menyambung ayat dalam satu bacaan, tidak perlu membaca isti'azah dan basmalah. Maksudnya kalau kamu berhenti, kamu tengah baca berhenti dekat satu ayat, nak mulakan balik ayat tu, tak perlu pun baca isti'azah atau bismillah. Terus dia sambung. Yang terakhir, apabila menyambung bacaan yang baca bacaan yang seterusnya dari awal surah, hendaklah membaca bismillah sahaja. Contoh kalau kita baca tiba dah habis surah tu, kita nak masuk surah yang lain, baca bismillah sahaja untuk masuk surah yang lain. Okey, untuk pengakhiran, Ustaz minta semua buat latihan ini. Buat latihan di dalam buku aktiviti, jawab semua soalan berikut dalam buku latihan. Apakah maksud ibtidak? Senaraikan bahagian ibtidak. Apakah maksud ibtidak qabih? Tuliskan maksud ibtidak jaiz. Okey, lepas dah siap, boleh hantar kepada Ustaz di Telegram. Baik, itu sahaja untuk PDPR pada hari ini. Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua kerana mendengar. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.